saya dengan golongan yang jatuh sebagai itu. Boleh? Suka, suka, suka. Terima kasih. Belajar kita betul lagi. Stay. Gero mana Gero? Mengumumkan kunjungan yang terhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syakir Haji Abdul, Presiden Parti Warisan Sabah, Presiden kedua, Ketua Silat, sambutan kepada Datuk Presiden kita. Ayo kita berkata. Melakukan acara pemeriksaan mohon untuk hadirin jika masih lagi menanti oke baik sekali lagi kita akan mengikat lagu Parti Warisan Sabah ramai dengan menaikkan bendera sama-sama mudi kita. Dimohon semua untuk berdiri mendengarkan lagu Parti Warisan Sabah. Biasa tahu yang angkat baju.
Parah kamu. Oke, Pembelaan yang bersilakan berdasarkan pemilu. Ayo silakan berdiri.刚才我看你抱一个 baby 是你的女孩子啊？Sini ya. Tahu kan ada
Bila Tuhan teruskan jiwa, teruskan jiwa satu-satu ini. Jangan salah. Ada.
Oke nih, oke juga semua ini. Oke, oke. Sudah kita sudah sampai dari ini kita bisa bekerjasama semua untuk memberikan kepada untuk memberikan keseluruhan bersama juga bangsa yang memberikan tinggi dan bangsa yang mempunyai kapasitas. Baik, terima kasih mohon untuk ayo diberikan bukan kepada kursi presiden dan pimpinan. Bagus semua. Untuk mengambil tempat terlebih dahulu, para perwakilan sudah dijemput untuk duduk dan terdekat kursi-kursi kosong, ya, untuk kita mulakan majelis perasmian bagi persidangan agung tahunan
zakat lebih gitu. Sini ya. Bikin kopi gua dulu. Baiklah hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, dijemput untuk sama-sama berdiri bagi menyanyikan dan menghormati lagu Negaraku dan Sahabat Tanah Air. Hadirin disilakan duduk. Itu dia sebentar lagi akan masuk ke rumah Datuk Sri Bumila sesudah Alhamdulillah Pakistan untuk ditemani bersama istri yang berhaja Datuk Sri Bumila Haja Syahri Syuaib dan juga diiringi sekali dengan pimpinan yang bapak-bapak dan bapak-bapak bersama. Baik, bagi memberkati perjalanan majlis kita pada petang ini, majlis dengan penuh sini menjemput Ustaz Muhammad Azri bin Nudi, Naib Ketua Wira Pusat, merangkap Ketua Wira Tuanan untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا
واهدنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, hanya milik-Mu segala kepujian dan kemuliaan, di dalam-Mu segala kekuasaan dan kekuatan. Kudrat dan iradat-Mu tiada had sepadanya. Ya Allah, pada hari yang penuh dengan kesyahduan ini, kami hamba-hamba-Mu berhimpun bagi mengenang kembali ujian kepada tempat yang telah Engkau takdirkan buat kami. Ujian perjuangan yang tertangguh untuk kami memimpin negeri Sabah buat kali kedua. Ujian yang menjadikan tarbiyah untuk kami. Ujian yang menjentik hati-hati kami bahawa kekuasaan adalah pinjaman sementara dari kami. Lalu kami bermuhasabah, memperbaiki diri dan parti ini. Kami insafi akan kekhilafan ini. Kami berikhtiar untuk terus menabur semula kekalahan ini. Ya Allah, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Allah, kami bimbang ujian ini menjadikan kami berpecah belah. Kami risau ujian ini menjadikan kami semakin tidak kuat untuk mengibarkan panji-panji perjuangan ini. Kami khawatir, Ya Allah, kesetiaan kami pada perjuangan ini goyah. Justru pada petang ini, tangan-tangan ini kami tadah memohon agar Engkau terus kukuhkan kami dalam saf perjuangan ini, agar kami tidak berpecah belah. Berdoa agar Engkau jaga adab dan akhlak kami sebagai ahli parti warisan. Berharap agar kami dapat mengumpul semula kekuatan untuk parti warisan, parti keramat. Ya Allah, berkatilah dan lancarkanlah perhimpunan agung tahunan parti warisan kali ke-8 ini. Jadikanlah pertemuan kami hari ini sebagai bibit-bibit persaudaraan yang sejati. Qamah dan bulatkanlah tekad kami untuk meneruskan perjuangan ini. Ya Allah, pelihara dan lindungilah dengan penuh kasih sayang-Mu dan sebaik-baik penjagaan kepada yang kami kasihi yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan beserta isteri, serta sekalian para pemimpin-pemimpin Parti Warisan. Kurniakanlah kepada barisan kepimpinan kami kebijaksanaan, keikhlasan dan kesabaran dalam membawa kejayaan kepada Parti Warisan. Allahumma ya Malik, Ya Allah, telah kami susun segala strategi untuk memenangi pilihan raya negeri yang lepas. Telah kami berhempas pulas bekerja untuk memenangkan parti ini. Engkau juga saksi betapa kami berharap agar parti ini kembali menerajui negeri ini. Maka kami terima dengan hati yang ikhlas bahawa akan sampai saat dan waktunya kami akan memerintah negeri ini. Kami berazam untuk tidak berganjak walau seinci. Engkau perbetulkan niat-niat kami agar hajat kami dikabulkan oleh-Mu, Ya Allah. Menangkanlah kami pada PRU yang akan datang. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada-Mu jualah kami bertaubat dan hanya kepada-Mu jualah kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Muhammad Azri bin Nogi, merupakan naib Ketua Wira Pusat, merangkap Ketua Wira Tuangan, dan memimpin bacaan doa itu. Para hadirin hadirat, kita mulakan persidangan perasmian persidangan mesyuarat agung tahunan kita dengan serangkap pantun. Bunga raya berkebesari, harumnya semerbak menghiasi taman. Merdeka tanah air terus dihormati, warisan bangsa kita pertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera, Tahniah Siang Wahau, dan salam unity. Terlebih dahulu kita mengabalkan kehadiran
Yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan Sabah. Turut hadir bersama kita pada petang ini yang berbahagia Datin Sri Panglima Haji Syuaib Shuaib. Seterusnya yang berbahagia Datuk Ignatius Dorel Laiking, Timbalan Presiden Parti Warisan Sabah. Seterusnya yang berhormat Datuk Dr. Haji Jauja bin Sambakung, Naib Presiden Parti Warisan. Seterusnya yang berhormat Datuk Wong Hon Jun, Naib Presiden Parti Warisan Sabah. Yang berbahagia Tuan Terence Siambun, Naib Presiden Parti Warisan. Yang berhormat Dr. Daud bin Yusuf, Naib Presiden Parti Warisan Sabah. Seterusnya yang berbahagia Datuk Loreto S. Panwajian, Setiausaha Agung Parti Warisan. Dialu-alukan juga kehadiran yang berhormat Tuan Azhar bin Datuk Haji Mat Husin, Bendahari Agung Parti Warisan Sabah. Seterusnya yang berbahagia Datuk Muhammad Aziz bin Haji Jaman, Ketua Penerangan Pusat Parti Warisan. Selanjutnya dialu-alukan yang berhormat Puan Istaraisah Munira binti Majlis, Ketua Wirawati Parti Warisan Sabah. Seterusnya yang berbahagia Puan Nur Faizah Chua, Ketua Wanita Pusat Parti Warisan. Selanjutnya yang berbahagia Tuan Terence Aw Sun Foy, Ketua Wira Parti Warisan Sabah. Yang hadir yang berbahagia Datuk Ali Asgar bin Basri, Setiausaha Kerja Pusat Parti Warisan. Barisan Ahli Majlis Tertinggi, tuan sekali, Didahului dengan berbahagia Tuan Mudi bin Dubey, Tuan Haji Ahmad bin Hasan. Tuan Muhammad Zinin bin Anwar Ajak. Seterusnya Puan Masriwati binti Abdul Malik. Berbahagia Datuk Honorsius Datuk Bosui. Seterusnya Tuan Charles A.B. Terusnya Tuan Mahmud bin Sulaiman. Seterusnya yang berbahagia Datuk Ahmad Syah Hussein Tembakau. Seterusnya yang berhormat Tuan Sarifuddin bin Hatta. Seterusnya yang berhormat Tuan Al Nasir bin Taib. Selanjutnya Tuan Haji Jafar bin Awang. Seterusnya Tuan Haji Mahdi bin Umin. Selanjutnya yang berbahagia Datuk Aidi bin Mokhtar. Seterusnya Tuan Muhammad Taib bin Isai. Seterusnya yang berbahagia Datuk Rosman bin Datuk Isli. Seterusnya yang berhormat Tuan Asafwan Elias Samsul Kamal bin Pemirat Alian. Selanjutnya yang berhormat Tuan Chong Ket Kim. Seterusnya yang berhormat Tuan Justin Wong Yung Bin. Seterusnya yang berhormat Datuk Muhammad Yusuf bin Haji Abdal. Seterusnya yang berhormat Tuan Alias bin Haji Sani. Dan terakhir sekali sebagai ahli majlis tertinggi yang berbahagia Tuan Chen Ken Chui. Sudah bersama kita pada petang ini adalah pengurusi tetap kita yang berbahagia Datuk Paul Boon. Dan juga timbalan kepada Tuan pengurusi tetap kita Tuan Markus Situt. Ya, betul. Seterusnya kita juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada 25 wakil rakyat Parti Warisan. Kita akan sebutkan satu persatu dan beritahukan gemuruh kepada setiap mereka. Yang pertama, yang berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Presiden merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N65 Senang. Seterusnya yang berhormat Datuk Dr. Haji Jaujan bin Sambakung, Pengelola N64 Surabaya. Selanjutnya yang berhormat Datuk Wong Hon Jun untuk N22 Terengganu. Seterusnya yang berhormat Dr. Daud bin Yusuf untuk N30 Bengawan. Selanjutnya yang berhormat Puan Istaraisah Munira binti Majlis N10 Sukan. Seterusnya yang berhormat Tuan Azhar bin Datuk Haji
Terima kasih untuk N17 Danau. Selanjutnya yang berhormat Tuan Sarifuddin bin Hatta N72 Merakai. Selanjutnya yang berhormat Tuan Arnasim Bintai N50 Gunggung. Selanjutnya yang berhormat Datuk Muhammad Yusuf bin Abdal N62 Silang. Selanjutnya yang berhormat Tuan Chong Kiat Kyu untuk N55 Elpura. Selanjutnya yang berhormat Justin Wong Yung Bin untuk N69 Sri Tanjung. Selanjutnya yang berhormat Tuan Asafan dari Samsul Kamal bin Bayan Alian untuk N60 Tunggu. Selanjutnya yang berhormat Tuan Alias bin Sadi untuk N53 Sekong. Selanjutnya yang berhormat Tuan Jamil bin Datuk Hamzah untuk N66 Bukayang. Selanjutnya yang berhormat Edna Jessica Majimun untuk N18 Danau. Seterusnya yang berhormat Cikgu Tam Yun Fuk untuk N19 Nipas. Selanjutnya orang yang handsome ini yang berhormat Tuan Loy Kok Liang N20 Api-Api. Seterusnya yang berhormat Tuan Samuel Wong Chun Chen untuk N21 Luyang. Selanjutnya My Learner Council yang berhormat Tuan Chin Tak Ming N25 Kapayan. Seterusnya yang berhormat Tuan Yusri Bibu untuk N35 Situmin. Selanjutnya yang berhormat Tuan Lisa Elias Nurulaisa Hasan Aban N52 Sungai Siboga. Seterusnya yang berhormat Tuan Alex Wong N54 Karamuti. Selanjutnya yang berhormat Alex Chen N56 Tanjung Papat. Seterusnya yang berhormat Tuan Muhammad bin Abdul Karim N61 Segama. Last but not least terakhir yang berhormat Tuan Manahing Tinggalani untuk N73 Sebatik. Itu dia barisan ke-25 Wakil Rakyat Parti Warisan yang telah memenangi kerusi bagi Dun sepenuh pilihan raya Dewan Undangan Sabah kali ke-17 baru-baru ini. Betul, Rani. Kita harapkan dari hari-hari mendatang, di peperangan-peperangan mendatang, kita akan tambah lagi kerusi ini, boleh? InsyaAllah. Seterusnya barisan ke-23 barisan ketua-ketua bahagian daripada 26 bahagian, ketua-ketua saya bahagian, ketua-ketua cawangan, barisan perwakilan, barisan pemerhati, rakan-rakan media, datuk-datuk, datin-datin, hadirin-hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Majlis Peresmian Perhimpunan Agung Tahunan Parti Warisan kali ke-8. Baiklah, sebelum itu Rani, saya terpaksa umumkan untuk pemilik kenderaan SJE 6957, SJE 6957, once again SJE 6957 untuk mengalihkan kenderaan anda. Terima kasih. Tanpa melengahkan masa, kini tibalah masanya untuk kita menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Lorito S. Padua Junior selaku Setiausaha Agung Parti Warisan Sabah untuk menyampaikan ucapan dan laporan beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Dari acara majlis yang saya kasihi, Presiden, Kepala Presiden, yang saya Menteri Warisan Pimpinan Majelis Tinggi, Majelis Warisan Pimpinan Sayap-Sayap,
adun warisan, ketua-ketua bahagian, dan juga para perwakilan yang dikasihi. Syukur kepada Tuhan dapat kita berkumpul pada hari ini. Walaupun kita terpaksa mengadakan AGM tahun ini sebelum Christmas. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mengadakan mesyuarat cawangan-cawangan bermula daripada bulan Ogos dan semua keseluruhan 1,000 lebih cawangan telah dimesyuaratkan. Seterusnya kita beralih kepada mesyuarat bahagian-bahagian sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah dibuat. Namun saya selaku Setiausaha Agung telah menulis surat pada ROS untuk memaklumkan kepada mereka bahwa Parti Warisan hanya akan mengadakan mesyuarat agung tahunannya 6 minggu selepas pilihan raya umum. Namun Majelis Tertinggi telah bulat suara putuskan bahwa mesyuarat agung tahunan ini mestilah diadakan sebelum habis tahun ini. Jadi kita telah memilih 20 hari bulan Desember untuk mesyuarat agung diadakan. Namun bagi pemilihan parti, kita akan adakan pada tahun hadapan dan tariknya akan ditentukan semasa mesyuarat Majelis Tertinggi kelak. Dan oleh itu, saya ingin mengucapkan penghargaan, setinggi-tinggi penghargaan kepada EJK pelaksana anjuran mesyuarat agung pada tahun ini kerana telah bekerja berpungkus lumus sejak 3 hari yang lalu. Begitu juga dengan semua perwakilan yang datang dari seluruh bahagian-bahagian dengan kos sendiri, dan ini menampakkan semangat mereka masih membara untuk berjuang bersama-sama dengan Parti Warisan. Nah, oleh itu, saudara-saudara sekalian, marilah tiada isu kekalahan bagi saya di sini kerana kita single party yang mendapat kursi terbanyak semasa pilihan raya. Kita juga mendapat undi yang terbanyak, yaitu sebanyak 288.700 pengundi yang mengundi Parti Warisan pada pilihan raya umum. Namun kalau orang kampung bilang kita kalah buyuk, kita kena buyuk. Buyuk dia yang ketara betul apabila diorang patak-patak untuk menubuhkan kerajaan. Sehingga kan Tan pun pikir apa itu patak-patak. Patak-patak sharing kerusi untuk menubuhkan kerajaan sehingga mereka terpaksa mengangkat sumpah pada pukul 3 pagi. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama menyokong Presiden kita untuk menerajui warisan sekali lagi kerana kita amat memerlukan hikmat beliau dan juga kepimpinan beliau selaku Presiden. Itu juga dengan timbalan Presiden dan juga apa yang penting sekarang kita mau orang-orang muda untuk menerajui bukan saja di peringkat AMD tetapi juga di peringkat bahagian. Kamu muka-muka baru dan ayolah anak-anak muda warisan. Kita sama-sama membangunkan warisan kerana inilah Parti Sabah
yang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat Sabah. Jangan kita rasa putus asa karena ada hikmah di sebalik. Oleh itu, saya tidak ingin bercakap panjang, cuaca kita macam menjempurui kita. Guru pun makin lama makin kuat, dan selepas ini Datuk Seri Presiden akan memberikan amanat beliau. Dan sebelum Datuk Seri Presiden bercakap, saya minta agar technician untuk memperbaiki kita punya mikrofon, dia putus-putus mikrofon. Jadi marilah kita sama-sama berjuang di dalam barisan, jangan kita putus asa. Boleh kan? Selamatkan, selamatkan, selamatkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Agung. Baik, sebelum kita teruskan kepada ucapan dasar dan perasmian, berdahulu majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput Yang Berbahagia Datuk Ignatius Daralaiki, Timbalan Presiden Parti Warisan, untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Saya pun tidak tahu saya sepatutnya cakap sebab Datuk Seri tadi cakap say a little bit of words. So little bit I can count. Anyways, terima kasih kepada semua perwakilan yang datang, rakan-rakan seperjuangan di ahli majlis tertinggi, khususnya kepada Presiden kita yang never gave up and continues to lead us until today. Terima kasih juga kepada semua yang telah menyediakan hari ini walaupun dalam masa singkat. You guys did very well and saya kami hormat kerana kamu dapat menjayakan persidangan kita pada hari ini. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk dan Datin. Walaupun result election itu bercampur dia punya jawapan ataupun mixed messages, kita very clear. Walaupun dia ada mixed messages, we won singularly. Kita menang sebagai satu pasukan. Malam kita tidak dapat cross the bridge. Kadang-kadang this happens. But this time round, kita cukup masa untuk bersedia menghadapi pilihan raya umum yang akan datang. Saya percaya kalau kita dapat nombor yang sangat banyak di Sabah, kita boleh menentukan arah Putrajaya. So, tuan-tuan dan puan-puan, get ready, get yourself fired up, unite yourself first. Ingat bahawa our party must be in the words of people every day. Tadi saya memperingatkan wanita, wira dan wirawati. Kita nampak perjuangan seperti Nvidia, Jensen Huang, dia tidak give up. Berapa kali dia ditolak oleh korporat-korporat, akhirnya today kita punya telefon, kita punya hospital, kita punya bank menggunakan microchip beliau, Jensen Huang. KFC, ini Loreto sama saya pun ada some debate. Dia kata waktu anak dia membesar, one of the first few alphabet words they learn adalah Kentucky Fried Chicken, KFC. Ada juga cakap, saya pun tidak paham apa itu KFC, tapi saya tahu apa itu KFC. Colonel Sanders ditolak sebanyak 1009 kali. Ditolak, bukan kerana resepi beliau, tetapi beliau waktu itu masih introduce ataupun memperkenalkan resepi beliau kepada masyarakat. Akhirnya hari ini, di mana kita fikir sampailah kalau tidak bertangan, ada juga KFC, kan? So that means yang tidak give up. Parti Warisan cannot give up. Kita mesti konsisten dengan resepi yang dipimpin oleh Datuk Seri Muhammad Syariah.
Logo kita pun sudah terang-terang. W, winner. We must win. We must make it this election. PRU yang akan datang. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya bangga bahwa kita bersama pada hari ini walaupun dalam keadaan yang baru ada mixed messages yang saya kata itu. But most important is there is one fixed mission yang kita ada, yaitu untuk memperkasakan, memperkuatkan perjuangan selamatkan Sabah dan juga untuk memenang pilihan raya umum yang akan datang. Dengan itu, I wish all of you all a very pleasant, safe trip balik ke kawasan kamu. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Natal ataupun Hari Christmas and a Happy New Year kepada semua. Selamatkan! 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 Terima kasih, God bless. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Darrell King, Timbalan Presiden Parti Warisan atas ucapan beliau itu tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Darrell kerana telah menyempurnakan perasmian bagi persidangan serentak ya. Saya Bonita, Wira dan Wirawati pada pagi tadi. Baik, sebelum itu dimohon kepada pemilik kendaraan SJB 6008L, SJB 6008L, pemilik kendaraan SJB 5400W, SJB 5400W, dan pemilik kendaraan SJB 2203Y, SJB 2203Y untuk mengalihkan kendaraan dengan segera. Dan sebentar lagi dimohon juga kepada semua perwakilan-perwakilan untuk melakukan pendaftaran. Saya melakukan pendaftaran akan diduduk pada video masuk lagi. Dimohon untuk melakukan pendaftaran. Terima kasih. Baik, tanpa kita membuang masa, dengan ini majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Sri Panglima Haji Muhammad Syafie bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan, untuk menyampaikan ucapan kasar sekaligus merasmikan Majlis Perhimpunan Agung Tahunan Parti Warisan Kali Kelapa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih. Pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Terima kasih rekan saya yang bahagia Datuk Darrell King, Kepala Presiden. Terima kasih Sekretaris Agung, barisan pimpinan naib-naib presiden, ketua-ketua saya, Ketua Penerangan, Bendahari, Ahli Majelis Tinggi, dan ahli-ahli yang berhormat sedang perwakilan yang dihormati sekalian. Panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnia dapat kita bersama-sama dalam Majelis Mesyuarat Agung Tahunan Parti Warisan pada hari pada peringkat awal. Setiausaha Agung maklumkan saya mesyuarat mungkin tahun depan. Saya maklumkan kepada beliau, don't rely on ROS punya problem transaction. No black and white, maybe this year. Don't bring a problem next year. This year we must resolve our problem whatever it is. Hadirin yang dihormati sekalian, saya terima kasih banyak atas kehadiran semua perwakilan yang datang dari jauh dan dekat. Terima kasih banyak kepada Ustia, Datuk Lorito yang telah bertukus-tumus untuk menjayakan Mesyuarat Agung Tahunan. Dan saya tidak lupa mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua masyarakat rakyat 1,7 juta umat Sabah yang telah memberi sokongan, tidak mengira bangsanya, tidak mengira agamanya, sehingga kita memperoleh 25 kursi di samping majoriti yang tertinggi. Rakyat Sabah mengundi satu parti warisan. Walaupun kita sedar dan tahu SPR belum umumkan
bahwa JRS telah mencapai kejayaan. Sehingga jam 3 pagi, mereka pun belum cukup. Tapi angkat sumpah. Jarang sekali pihak kerajaan yang confident, yang yakin mendapat sokongan bukan hanya daripada rakyat, bahkan jumlah ahli-ahli Dewan Negeri angkat sumpah sampai jam 3 pagi. Saya berada di pejabat ini, di war room ini saya berada jam 1:30 sampai jam 2 penyiaran pagi. Lepas itu saya balik ke rumah. Dan saya tidak tahu, bila saya bangun pagi sudah angkat sumpah. Bukan setakat besoknya mereka telah pun angkat sumpah, malahan juga disebarkan bahwa saya akan beli 10 juta satu orang. Asyik fitnah saja. Kalau ada 10 juta saya, buat apa saya akan beli YT? Baik, saya belanja dalam pilihan raya. Belanja duit selepas pilihan raya tidak gunanya. Tapi inilah dikatakan bahwa betapa pentingnya umat di Sabah ini mengenali, walaupun kita menghormati segala apa yang telah dilakukan, we respect the decisions of the people in Sabah telah mengundi. Dan pada saya hakikat ini cukup penting kepada kita menjadi peringatan. Mana mungkin yang bebas bertanding sehingga keadaan dia dipahamkan di sana pun mereka agak timbang, tidak ada jawatan dan delay rundingan after rundingan. Walaupun demikian, ini menampakkan kepada kita, kepada umat, ada setengah parti yang menyatakan kami tidak mau bergabung keluar Pakatan Harapan. Kami tidak mau bergabung pasal 40%. Tapi setelah pilihan raya, mereka juga bergabung. Bukan setakat tipu rakyat Sabah, pengundi-pengundi yang ada. Ini merupakan salah satu pengkhianatan mandat yang ada. Maka penting kepada kita memperingati perjalanan di muka bumi ini. We must be very consistent. Kita perlu konsisten dari segi hala tuju kita. Kita perlu jelas daripada hala tuju kita. Untuk memastikan supaya keadaan ini dapat ditegakkan, ahli warisan must be united. Jangan berpecah, jangan berbalah. Umat Sabah perlu berpadu bersatu. Kita tidak boleh hanya bergantung dengan ungkapan, cakap, janji, ucapan. But how can we unite Sabahan? Bukan menusi batu-batu, bukan menusi kehendak rakyat, kehendak pimpinan-pimpinan. Individual interest cannot prevail. Tidak boleh mendahului kepentingan untuk kita ingin satukan rakyat. Nak menyatukan rakyat di Sabah, kita perlu mendengar suara rakyat Sabah. Apa suara rakyat Sabah? Mereka nak hak mereka. Mereka nakkan supaya membela mereka. Dan ini yang kita dapat melihat. Ada hak diperkenalkan, digunakan semata-mata untuk meraih undi. Selepas diundi, hak ditinggalkan. Kemana keadaan yang kita boleh katakan hala tuju bumi Sabah? Kalau kita saya peringatkan, manusia yang mempunyai hak memilih kerajaan yang rasuah, memilih pemimpin yang rasuah, masa depan negara, masa depan bumi Sabah, masa depan rakyat Sabah tidak akan sampai membangun maju ke depan. Yakinlah. Kerana nilai ini penting kepada kita. Banyak pengalaman di dunia di mana rakyatnya berpecah. Tahun 60-an Jepun mengamalkan money politik yang ada. Hari ini tidak lagi wujud money politik yang ada. Rakyat di Jepun boleh mengubah pimpinan mereka dalam jangka masa 6 bulan. Jangka masa 1 tahun. Sekarang ini baru sudah dapat menteri, Perdana Menteri yang baru. Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap keadaan kita bersuara agung tahunan dalam keadaan hujan. Saya harap hujan ini fungsi dia baik.
supaya membersihkan jiwa-jiwa kita, supaya dibersihkan, jangan ada langkah yang kita terpala berpecah. Saya sedar dan tahu kita menang 25 kursi. Tidak pernah dalam sejarah parti pembangkang 6 tahun, 5 tahun. Daripada 14 kursi terdahulu, yang lain melompat meningkat sampai 25 kursi yang lain. Ini satu pencapaian yang boleh kita banggakan. Dalam pada itu, don't be too complacent. Jangan terlampau confident. Jangan terlampau bangga. Dengan kita punya kejayaan hanya 25 kursi. Jangan kita bangga dengan hanya majoriti pengundi yang besar parti warisan. Don't be too complacent. Untuk kita pastikan supaya kejayaan dapat kita teruskan seperti yang saya nyatakan. Ahli-ahli parti perlu bersatu berpadu. Untuk bersatu berpadu, mesti tanam dalam jiwa, pemikiran. Apa yang kita mau? Mau ambil kerajaan. Kalau ambil kerajaan, kena mengundi. Kalau kita mengundi, jangan pilih siapa calon dia. Bila sudah calon ditetapkan oleh parti, maka undilah calon itu menampakkan bahwa ada kesatuan ahli-ahli parti warisan. Seumpama satu kereta, tadi MC banyak umumkan jam kereta. Dalam satu kereta, kalau bapaknya mau ke depan, ibunya mau ke belakang, anaknya mau ke kanan, istrinya mau ke kiri, kereta itu tidak akan berjalan. Karena niatnya mau ke depan, mau calon. Niatnya ke kiri, mau jadi YB, menteri. Niatnya ke belakang, ada niat tertentu yang ada. Tapi kalau umat yang ada, sama ada bapak, sama ada istrinya, sama ada menantunya, sama ada anaknya, dalam kerangka yang kecil, tapi dalam kerangka yang besar, ahli warisan diikat jiwanya. Bukan dengan calon semata-mata, kereta itu kan laju berjalan. But kereta boleh stop oleh kena niat satu-satu orang dalam penumpang itu. Pak berhenti, saya mau beli ice cream. So the destiny to win government cannot be achieved. Matlamat untuk mencapai ke arah ke depan tidak akan dapat dicapai sebaik mungkin. Maka saya harap ini peringatan kepada kita, kepada khususnya pimpinan-pimpinan yang ada dalam parti warisan. Setiap perkataan, setiap tindak tanduk yang ada kepada kita akan didengar oleh rakyat, bukan hanya pengundi. Rakyat di peringkat akar umbi. Parti itu berpecah. Pemimpin ini tidak setuju dengan calon itu. Pasal ini tidak ada peruntukan. Itu paca tidak dapat duit banyak. Peringatan dia, pegangan dia oleh kena tidak dapat allowance. Kadang-kadang ada paca yang hilang jam 1 pagi, jam 12 pagi. Saya buat operasi di sini sampai jam 1 pagi. Jam 2. Saya telefon sendiri dengan pengurusi SPR. Tanda tangan borang 14. Saya cakap dengan dia, YB Tam was an example. Jangan keluar Dewan YB Tam. Kau tengok itu borang, kau tengok kau punya undi. Jangan keluar. Pastikan borang itu ditanda tangan. Pasal saya sudah dengar berbagai cerita. Saya mempunyai pengalaman dalam gelanggang politik 36 tahun. Ada tung yang berubah. Ada borang 14 yang tidak ditanda tangan. Bila kira kadang-kadang ada tempat yang padam lampunya. Bila lampu on, menang. Bila dipadam, lepas itu on balik, kalah. Pasal apa penting kepada kita? Sampai penghujung. Tidak ada artinya saya menjelajah daripada 4 tahun lebih. 73 kursi. 73 kursi. Tidak pernah dalam sejarah hidup saya sebagai seorang ahli politik masuk ke kawasan-kawasan sampai 4 daerah dalam satu hari. Dari Marutai, dari Kukusan, dari Balong sampai ke Apas,
dari Apas sampai ke Tungku, dari Tungku sampai ke Segama, dari Segama sampai ke Kuna, daripada Sungai Sebuga sampai ke Sekong, sampai ke Libaran. Walaupun kita tidak ada helikopter, hanya pakai kereta, sampai pinggang saya pun sakit. Tapi saya tidak kira sakit pinggang saya. Saya tidak kira oleh kerana kita tidak ada helikopter. Tapi bagi pegangan saya, we must win this election for the people in Sabah. Bukan untuk saya. Bukan untuk warisan. Pasal kita sedar dan tahu, orang kita memerlukan kerajaan. Orang kita memerlukan pimpinan yang jujur dan tidak rasuah. Pimpinan kerajaan yang cekap untuk mentadbir bumi Sabah ini. Tidak ada artinya satu-satu negara is meaningless. Satu negara banyak harta dia. Ada minyak, ada emas. Banyak negara di Afrika yang paling kaya daripada Sabah. Nigeria, Uganda, Tanzania. Banyak negara di Afrika yang kaya. Kaya dengan emas. Kaya dengan diamond, kaya dengan gas, kaya dengan minyak. Tapi buminya paling miskin. Bukan setakat dari segi kemudahan asasnya, dari segi pendidikannya, dari kesehatannya. Pasal apa? Pimpinan mereka pada peringkat awal sebagai kerajaan yang rasuah. Maka dengan itu penting kepada peringatan anak-anak muda. Pastikan supaya ditanam dalam jiwa kita. Jangan terlibat, jangan terbabit dalam kegiatan yang boleh merosakkan masa depan bumi Sabah, masa depan anak cucu kita di masa akan datang itu. Hadirin yang dirahmati sekalian, walaupun saya sebutkan kita tidak berupaya untuk membentuk kerajaan, walaupun parti kita yang paling besar 25 kursi kita dapat, saya boleh beli orang lain. Saya boleh bergabung dengan parti-parti lain. Bergabung dengan orang lain untuk membentuk kerajaan. Tapi kita punya nilai. Saya sudah nyatakan, di peringkat bumi Sabah, harus diperintah oleh parti lokal Sabah. Manakala di Semenanjung, kita bukan anti Semenanjung. Don't get it wrong. We are not against the people from Semenanjung. Saya sayang orang Semenanjung. Datin ini saya sayang istri saya ini. Masakan saya tidak sayang. Tapi kita ada online dia. Borderline. Di peringkat pusat, kita kerjasama. Di peringkat negeri, let us takbir. We know what the Sabah want. Apa keupayaan orang Sabah ini. Saya 30 tahun di Kuala Lumpur. Sebagai seorang menteri. Mantan naib presiden. UMNO. Bersuara lantang. Suara Sabah. Saya nyatakan dengan rakan-rakan saya. Dengan lantang. Berbagai keadaan berlaku 30 tahun itu. Saya cukup sabar sebagai seorang insan manusia. Bila sampai ketika dia, enough is enough. I have to say something and I have to fight for it. Bila saya bersuara lantang, saya dipecat. Saya dibuang. Tapi kita tidak putus asa. Bukan jawatan menteri kanan. Bukan naik presiden yang penting kepada saya. Yang penting kepada kita, bila kita masuk gelanggang politik, is the people interest prevail. More important than kita punya personal interest ataupun nafsu kita itu. Jangan lupa itu. Ikat jiwa. Selalu saya peringatkan. Kadang-kadang saya timbang. Bila depan saya, Datuk Seri cakap betul. Tapi bila saya dari luar, patut saya jadi calon. Patut saya jadi naib presiden. Patut saya jadi majlis tertinggi. Patut saya jadi ketua sayap-sayap. Ada yang bergaduh itu. Pasal apa? Pasal itu nafsu itu. Ya? Pasal itu seumpama seorang bapa. Bila anak menangis, bapa makan nasi, anaknya juga mau makan. Tinggalkan nasi itu. Bapa kena serahkan nasi itu kepada anak. Pasal anak ini kehidupannya akan lebih lama 30 tahun daripada kita. Orang-orang lama ini, bukan orang tua. And that is very crucial for us to remind ourselves. Peringatkan diri kita pada setiap ketika. Dalam ganggang politik ini, kita akan melakukan kesilapan. Kita akan melakukan kekalahan. Datuk Daerah tadi sebut,
KFC. Tapi KFC tidak banyak di Sabah ini. Saya sendiri mengalami dengan ayahanda saya Tun sekarang. Berjaya 10 tahun. PBS 10 tahun. 20 years. Saya maklumkan dengan bapa saya, Pak, susah ini. Dia beritahu dengan saya, Tok, sembahyang saja. Beramal, tahankan jiwamu. Bak kental jiwa. Sekali berlaku, dia jadi TYT, dia jadi ketua menteri, saya jadi menteri, saya jadi naik presiden UMNO. Tapi saya tidak mau tunggu 20 tahun. Saya pastikan supaya pilihan raya parlimen warisan dapat kursi yang banyak daripada hari ini. Boleh. Manusia kalau ingin berjaya dalam kehidupan, jangan belajar daripada kejayaan orang. Jangan belajar daripada kejayaan negara-negara lain. Don't learn from the success of other people. Don't learn from the success of other country. Kalau kita mau berjaya dalam hidup, learn from your own mistake. Pasal apa kita tidak menang? Pasal apa kita tidak belajar? Learn, belajar. Dan rectify that. Perbetulkan kesilapan itu, insyaAllah saya yakin kita akan mendapat kejayaan dalam pilihan raya parlimen yang akan datang. Pasal wise men, they said, it's not only looking and learning from others people's mistake, but learn from your own mistake. And that is a wise man. Dan saya yakin, kalau warisan belajar tentang kesilapan-kesilapan kita daripada awal, ada yang melompat, ada yang kalah, ada yang hanya memikirkan tentang duit. Dan rakyat Sabah, bumi Sabah akan jauh ketinggalan berbanding dengan tempat-tempat lain. Bayangkan, saya banyak bersuara, bukan hanya di landasan ahli Dewan Undangan Negeri, di parlimen, tentang kepentingan rakyat yang ada. Jarang kita perkatakan tentang kepentingan kita, pribadi kita. But always about the people's interest. Pasal yang penting kepada kita ialah suara rakyat. Jangan suara kita. Kalau suara kita, kalau hanya suara parti warisan, kita akan tidak mampu untuk menyatukan umat di bumi Sabah ini. Tapi kalau rakyat dan pimpinan warisan menyuarakan suara rakyat, orang akan tinggalkan parti-parti lain dan mereka akan berjuang atas payung parti warisan. Kerana inilah satu-satu parti, parti berbagai bangsa, the only party in Sabah. Bukan pada nama, berbagai bangsa yang ada. Kamu nampak di atas, kamu nampak di bawah itu. Pimpinan yang ada is truly a multiracial party. Tapi multiracial party bukan berdasarkan hanya bangsa dan agama. And we must not be there. We must be united for the interest of all the people in Sabah, irrespective of race and religion. Saya peringatkan, kita membela bumi Sabah bukan pasal agama kita. Kita membela bumi Sabah bukan pasal bangsa kita. Tapi kita membina bumi Sabah untuk rakyat Sabah dan umat yang memerlukan pembelaan. We are building, helping the people, building a nation. Berulang kali saya nyatakan di parlimen, depan Mahathir, depan Anwar, depan Sinajib, depan Hadi, berbagai bangsa, berbagai ahli parlimen di situ. We are building a nation here. We are not building race and religion. I love my religion. I love my race. Nobody can change that. But apa yang penting kepada kita, when you touch the heart of all Malaysians, irrespective of race, that is where you can unite the whole Malaysians, and the nations will grow bigger and longer as a united force yang ada. Tapi kalau kita pembangunan yang ada, saya tunggu perbelanjaan 6.4 bilion. Saya diam di Dewan Undangan Negeri itu. Tidak banyak cakap, ada cakap. Tapi saya baca itu. Saya dengar kemana 6 bilion duit ini. Sama ada dia masuk kepada kepentingan rakyat, keutamaan rakyat yang ada. Apa keutamaan rakyat di bumi Sabah ini? Air? Apa dia? Elektrik? Saya berada di Sempurna kemarin dulu. Padam lagi lampu. Bayangkan keadaan. Kita terpaksa pulang. Minta bantuan daripada negara jiran kita. Sarawak.
mau minta supaya bakalan elektrik ditambah yang ada. There is no bold decision. Tidak ada keputusan yang kita katakan berani. Bold decision. Untuk pastikan basic needs of Sabahan must be resolved now. Not 10 years. Not 20 years. Kita tidak boleh bergantung dengan pihak lain untuk membolehkan supaya kehidupan umat akan tertangguh dan terbantu. Jadi hari ini yang dihormati sekalian, saya berharap agar untuk kita melahirkan keyakinan kepada rakyat sebagai sebuah parti, we must be very consistent. Jangan hari ini tidak mau bergabung, besok bergabung. Saya peringatkan, Warisan boleh bergabung di peringkat pusat. Di Sabah, let the local party gabung. Bayangkan kalau kita ada kerjasama dengan local party pilihan raya Sabah, kemungkinan yang lain akan dapat lebih daripada 10. Kemana parti-parti itu? Rest assured, Warisan hanya 14 kursi dahulu. Hari ini 25 kursi. Kita pembangkang 6 tahun. Banyak parti jadi pembangkang, berjaya tidak sampai 5 tahun, tutup pintu. ASNO tidak sampai 5 tahun, tutup pintu. Kosong adun, kosong YB mereka itu. PBS perintah 10 tahun, hari ini cuma 7 saja kursi mereka. Star, Jebri Gitingan, hanya tinggal 3 saja. Itu pun campur-campur dengan bebas satu lagi. Kemana parti-parti ini? PGRS, APCO, yang konon mau tidak mau, mau tidak mau. Sekejap mau, sekejap tidak mau lah pula. Gabung sana, gabung sini. 40%. Kami mau lawan 40%. Sekarang ini jadi pengurusi MA63, 40%. YB Mustafa Mahzun, PKR. Read it well. Saya berharap saya akan pantau. Saya boleh bantu negara ini. Tapi saya akan pantau mana perjalanan. We must be very sincere in whatever we do. Whatever we do in life. Trust. Tidak akan keyakinan kepada umat. Kalau bicaranya lain, amalannya lain, maka parti ini akan tenggelam. Tapi saya yakin parti ini is a truly multiracial party yang ada. Itu yang bila Datuk Daryl tadi tidak mau berucap. Saya beritahu dengan Lorito. Pagi dia berucap. Pendek, tidak apa. Jangan bimbang pasal hujan. Ya, I want the leader to be seen. It's not only me. I might be here. One day I won't be around. I already asked Daryl, if anything happened to me, please take over. No. I said no. You must have the confidence. Kita kena ada proses peramajaan. Warisan kena ada proses peramajaan yang ada. Dan saya harap salah satu agenda untuk berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang ini. Tidak sampai 2 tahun. Pasal saya jangka di dalam bulan Julai, pilihan raya Sarawak ada. Dalam bulan Julai, pilihan raya Johor ada. Dalam bulan Julai, pilihan raya Melaka, 3 negeri yang ada. Dan saya jangka dalam keadaan ini, mungkin selepas ini pilihan raya umum, kita less than 2 years already. Ya. Kita kena ada kesiapsiagaan kita. Dan saya berharap ahli-ahli parti yang ada seperti yang saya nyatakan, kena ada proses peramajaan. Saya nakkan kadang-kadang saya letak orang-orang yang muda. Bayangkan hari ini, ramai di antara calon-calon yang muda telah pun memenangi pilihan raya yang ada. Liza, coba berdiri Liza. Muhammad, ini orang muda semua ini. Manahing, Liam, Alex, dua-dua Alex. Satu Wong, satu Tian. Ini orang-orang muda. Yang ini pun muda juga. Samuel, YB Jamil. YB Jamil ada di belakang dia. Dia orang-orang muda. Mananya bukan berarti yang kami ini orang tua, tidak. Ya, cuma orang lama saja. Dan orang muda yang satu lagi YB Tam. Mas Justin Wong di belakang.
Ini orang muda semua. Tapi bila saya sebut Justin orang muda, si Syarifudin dia bilang saya bukan muda lagi. But ini ada new faces yang ada. Dalam jangka masa yang ada, kita paparkan mananya bukan setakat orang muda, tapi mereka mempunyai kelulusan, pengalaman, kebolehan dalam pentadbiran, pengurusan yang ada. Peluang ada. I'm so proud as a leader of Parti Warisan. Terima kasih banyak. Bukan hanya mereka orang muda, tapi bila cara dalam Dewan Undangan Negeri boleh dengar suara mereka. Dan saya sudah bagi portfolio. Bukan jawatan, tapi tugas. Tanggung jawab. Jangan pula ingat bahawa mereka akan jadi menteri itu. Tapi tanggung jawab ini adalah suara rakyat yang ada. Supaya kita konsisten. From today, not tomorrow. Yesterday, before that. Consistently suara. Dampingi rakyat. Anak-anak muda, saya harap semua. Kita di antara parti yang paling banyak generasi anak-anak muda yang ada. Bila saya sebagai seorang lama dalam gelanggang politik, bukan hanya di Sabah, as one of the national leader. Minggu early this week, kedutaan dari Amerika Syarikat datang ke rumah saya. Bertanya, kenapa banyak pemimpin di Sabah ini yang datang pergi rumah Presiden Parti Warisan? Di Kuala Lumpur, banyak. Duta Rusia, duta negara-negara lain, United Kingdom, berkunjung. Pasal apa? Warisan merupakan sebuah parti essential player. Bukan setakat itu, kita mempunyai pimpinan yang bukan hanya yang muda, tapi ada pengalaman. Datuk Darrell Liking, mantan Menteri MITI yang ada. Datuk Aziz Jaman, mantan Menteri Dalam Negeri yang ada. Munira, anak muda juga. Tadi tidak sebut, pasal dia tidak mahu disebut anak muda. Anak muda, Munira is also mempunyai pengalaman yang ada. So I give assignment to them to make sure that suara yang ada. Jadi jangan lupa perwakilan di Bumi Sabah ini, warisan, antar maklumat kepada mereka pada setiap dewan, sama ada Dewan Undangan Negeri. Kalau parlimen, bagi dengan saya, bagi dengan Munira, dan bagi dengan pegawai-pegawai Lorito yang ada. Dan saya yakin kita boleh suarakan di landasan di masa-masa akan datang. Hadirin yang dirahmati sekalian, untuk kita konsisten sebagai sebuah parti yang boleh menjamin kesinambungan, perjuangan untuk Bumi Sabah dan rakyat Sabah, kita akan teruskan suara-suara yang bukan hanya lantang, but very pragmatic. 40%. Saya sudah bertanya di Dewan Undangan Negeri kepada Ketua Menteri, apa pendirian, apa solution, apa option. Dia bilang nanti tunggu 19 hari bulan mesyuaratnya. Ya. Dan ini saya akan lihat bagaimana perjanjian 63 dapat direalisasikan untuk supaya harapan orang lama-lama dan generasi yang mendatang dapat membantu masa depan mereka untuk memastikan supaya Bumi Sabah ini akan dapat kita bangunkan sebaik mungkin. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya juga bukan hanya ingin melihat bahawa anak-anak muda dapat kita tingkatkan penyertaan mereka. Saya juga nakkan supaya golongan wanita-wanita yang ada, mesti ada pembabitian secara langsung, bukan hanya dalam kepimpinan, suara-suara yang ada. Ya, pasal itu bisa letak berapa orang wanita. Ya, Lizanya ada di situ, Muniranya ada di situ, Nur Faiza ada di situ. Siapa lagi? Edna. Inanam yang ada. Edna dan juga siapa lagi? Dari Lucia. Mana Lucia? Ada di sini. Tulupit. Sima. Ada sini. Wanita. Sima ada di situ. Jorna. Semua ini. Golongan-golongan wanita yang sengaja saya nakkan supaya mereka mempunyai peranan. Wanita yang ada dalam kepimpinan Bumi Sabah. Kita kena dengar suara. Ya. Kalau hanya suara laki-laki, men's voice there, men's interest will prevail. Bukan berarti bahawa lelaki tidak akan melakukan kepentingan wanita. Tapi it is better for the woman's interest to be voiced by the woman. Pasal besok nanti
Jarang laki-laki masuk ke dapur masak. Cuma Datuk Rimentan saja kadang-kadang masuk ke dapur masak. Saya tahu dia masak ke dapur. But to ensure that interest, untuk pastikan supaya bagaimana suara ini rakyat, wanitanya kena ada pembibitan yang lebih berkesan, yang lebih efektif untuk di golongan wanita-wanita kita. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada wanita-wanita yang turut hadir di sini yang pernah bertanding. Christian, ya, Chris, ya, stood up. Dan Amina di sini pun ada dari Kudat, orang lama-lama. Siti Amina, teruskan perjuangan untuk pastikan supaya kita membantu membina parti warisan. Tidak lama lagi, tidak sampai 2 tahun pilihan raya parlimen ini. Jangan ada di antara yang telah gagal. Cima, Jorna, dan lain-lain, Nur Faiza. Jangan give up. Terence out. Don't give up. But learn from your own mistake. Rectify that. Perbetulkan kesilapan-kesilapan kita supaya kita dapat menguatkan perjalanan parti kita. Saya selalu kadang-kadang perbetulkan kesilapan saya. Ya. Tapi macam mana saya tahu kesilapan saya? Saya akan tanya kepada orang. Saya akan tanya kepada rakyat, apa silap saya? Apa salah saya? I have to open my ears. Jangan oleh kerana kita pemimpin, kita anggap kita bijak. Kita anggap kita tahu semuanya. No. We must listen. Open your ears sebagai pemimpin. Warisan kalau mau kekal sebagai parti yang ada gelombang, ada kekuatan dia, kena mendengar suara rakyat. Tapi bukan hanya mendengar suara rakyat. Ya, laksanakan, tunaikan. Ya, suara rakyat ini. Kita tidak ada kemampuan. I can tell you, pimpinan yang ada, jangan oleh kerana kita hanya bergantung, saya tidak ada duit. It's not money alone. You can be successful in life. Money can destroy seorang insan, satu negara. Manusia kalau hanya berpegang dengan duit, kita tahu kita perlukan. Tapi hari ini ada duit. Bila ada duit, mau jam. Jam 1, mulai itu Seiko. Tambah duit lagi, mau jam Rolex. Lepas itu ada duit tambah lagi, mau jam AP. Sudah AP tidak cukup, parti pilih. Itu nafsu itu. Dulu ada kereta Mazda, lepas itu Toyota. Lepas Toyota, mau Mercedes. Lepas itu, mau Rolls Royce. Will never be there. Ya? Tidak ada artinya kita mempunyai harta, kita mempunyai aset, tapi bergantung dengan utang yang ada. Utang apa itu? Kita membina tingkah laku kita selaku pemimpin. Bear in mind, apa juga kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Pakaianmu, jam tanganmu, topimu akan menjadi ingatan. Orang muda akan ikut itu. Dahulu bila saya pakai baju Melayu, kalau pergi sembahyang ada kola dia. Orang lain tidak ada kola, saya saja ada kola. Sekarang ini sudah banyak orang ikut pakai kola baju sembahyang. Kadang-kadang itu, ya. Jangan ikut pula dengan saya mana yang ada jam terus jual jam. Tidak, saya tidak pakai jam, saya tidak pakai cincin. Pasal saya guna handphone saya pakai jam, pakai waktu dia. Pasal apa? Kebimbangan saya. Kalau saya pakai jam, pakai cincin, bukan dia tengok muka saya. Bukan dia dengar cakap saya. Yang dia mau tengok jam saya, berapa harga dia. Betul tak? Hari ini sudah lepas pilihan raya. Lepas saja pilihan raya, ada yang menang, ada yang kalah. Tidak sampai 1 tahun sudah ada banglo itu. Pasal itu saya peringatkan, dalam pilihan raya, setiap peruntukan yang kita berikan kepada pengundi-pengundi yang ada. Kalau kita simpan duit, maka undi pun akan disimpan. Percayalah dengan saya. Don't keep the money. Give the money to the people deserve to get it. Kita bukan parti yang banyak duit, tidak. Kita mengikut undang-undang yang ada. Kita tidak belanja sampai begitu banyak duit. Tapi kita yakin oleh kerana usaha kita, Parti Warisan telah berjaya untuk mendapat kursi yang paling banyak. 25 kursi yang ada. Penting kepada kita selaku yang berhormat Parti Warisan. Bukan hanya ahli-ahli yang berhormat Parti Warisan. Menyuarakan suara rakyat, jobs opportunity.
business opportunity yang ada. Dalam jangka masa ini, berapa tahun? Mungkin tidak sampai 5 tahun, saya sudah nampak. Dahulu pun mereka perintah, lepas 2 tahun, gaduh. Yang ini belum mekat sumpah tidak cukup ini. Jangan terlampau overconfident. Tapi kita teruskan suara kita untuk rakyat yang ada. Pekerjaan di Bumi Sabah, monitor properly yang ada. Business opportunity yang ada di Bumi Sabah ini. Pantau dengan baik untuk membolehkan supaya parti ini akan menjadi satu parti yang relevan. Hadirin yang dirahmati sekalian, kita akan teruskan perjuangan untuk pastikan supaya bukan setakat suara-suara dan hak. Parti ini merupakan sebuah parti yang memperjuangkan Bumi Sabah, hak Sabah, for the right of Sabahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya ucapkan juga terima kasih yang tidak terhingga atas pengorbanan semua pihak. Ada yang tidak jadi calon, ada yang minta jadi calon. Ya, pasal saya tahu cuma ada satu saja calon. Kalau bekas 10 calon tadi satu kawasan DUN, kita bagi semuanya. Tapi kita sedar dan tahu sistem yang ada, satu calon. But what is important, bila sudah pastikan supaya keadaan di Bumi Sabah ini, untuk pastikan supaya warisan relevan pada setiap ketika, kita nakkan supaya bagaimana, bukan setakat peluang pekerjaan, bukan setakat peluang perniagaan, masalah yang membebankan rakyat di Bumi Sabah hari ini. Mengapa saya ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat Cina yang ada di Bumi Sabah ini. Saya dalam ganggang politik bila turun ke bawah, bayangkan kerajaan pusat turun, Perdana Menteri turun, Ketua Menteri turun, helikopter turun, private jet turun. Di Tawau turun private jet, berbeg-beg, disandarkan private jet turun. Ada di antara mereka yang sampai berapa ninja kereta tidak muat. Tapi alhamdulillah warisan dapat 25 kursi yang ada. But don't be too proud of it. Don't be too complacent. Learn from your mistake. Learn from our own mistake. Perbetulkan. Dan saya nakkan supaya suara-suara khususnya YB, rakyat yang ada. Bukan hanya peluang pekerjaan, bukan hanya peluang perniagaan. Kita kena suarakan dengan lantang. Satu contoh yang baik, cukai yang ada. Saya berucap di Dewan Dagangan Negeri baru-baru ini. Masalah cukai, pasal itu masyarakat Cina. Bukan setakat masalah UEC. Bukan setakat masalah yang lain. Tapi masalah perniagaan yang ada. Cukai. Hari ini invoice yang ada. Membebankan. Hari ini ada peniaga yang diminta supaya bayar cukai. Bayar cukai. Nanti kami akan bagi balik. Tunggu 5 tahun. Ada tunggu 10 tahun. Tidak dapat. It's a very regressive kind of tax yang ada. Kita nak akan cukai. Saya tahu negara Malaysia memerlukan cukai 300 bilion. Ada target dia. Untuk diperlukan membangun, membantu umat yang ada. Tapi cukai ini juga boleh membebankan. Mencukupi. Ya. Orang bilang mesti ada at least share the wealth yang ada. Bila sebuah syarikat membangun, jangan terus cukai semua. Ini cukai company yang ada, personal tax is there, company tax is there, cukai dividen ada. Lepas itu berbagai cukai yang dikenakan. Dari atas kepala sampai ke kakinya. Macam mana syarikat-syarikat ini boleh bertahan? Satu perniagaan udang contohnya. Masa dahulu, saya sudah sarankan jangan ada cukai berat sangat. Jun Wong tahu ini. Bila hari ini, peniaga yang datang ke Sabah sepatutnya membangunkan industri udang, makanan seafood yang ada. Tapi mereka beralih kepada negara jiran Indonesia. Pasal apa di situ? Friendly. Ya? Membolehkan mereka membesar. Tapi kalau kita bebankan dengan pendekatan cukai, bukan tidak boleh, boleh bayar. Saya pun bayar cukai saya, personal tax saya. Ya? Tapi kadang-kadang itu kita dapat melihat bagaimana kerajaan bukan hanya di peringkat negara, di peringkat Bumi Sabah, cukai sales tax yang ada. Syarikat ini, bila dia berhadapan pembayaran sehingga berjuta, besok nanti dia tidak mampu, dia akan tutup syarikatnya. Bila syarikat tutup, yang rugi bukan hanya pemilik syarikat,
Bahkan juga rakyat Sabah yang tidak ada kerja. Jobs will be lost. Not only business will be lost. Ya. Mungkin Mike dia minta saya supaya berhenti berucap kali. Tidak banyak ruang untuk bagi kita menyuarakan penting. Jadi saya berharap kepada hadirin yang dihormati sekalian, yang datang pada hari ini, bila balik besok nanti jalan dengan baik, jangan terlampau laju sangat. Safety simple, ya. Pasal yakinlah ada rakyat di peringkat bawah. Sama ada datangnya dari Sendakan, datangnya dari Libaran, datangnya dari Telupin, datangnya dari Tulin, datangnya dari Kinabatangan, yang ada datangnya daripada Ladatu, datang dari Tawau, datang dari Sempurna, datang daripada Kelabakan, datang daripada Keningau, Pensiangan, Tenem yang ada, ya. Jalan dengan baik, pastikan. Dan saya nasihatkan dan peringatkan, jangan kecewa. Yang kalah terima dengan secara baik, itu keputusan rakyat yang ada, dan perbaiki. Tapi kuatkan parti, bantu parti yang ada, ya. Dan saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak parti ini ada masa depan jauh baik. I've seen it berbanding dengan parti-parti lain. I've seen ASNO, I've seen Berjaya, I've seen PBS, I've seen ada parti. APCO yang ada, akar yang ada, saya sudah nampak. Dan saya yakin kalau nilai-nilai yang baik dapat kita teruskan untuk perkuatkan parti ini, nilai-nilai dalam kehidupan. Seperti yang saya nyatakan tadi, saya peringatkan. Kalau kita ada satu kereta, seumpama satu parti, jangan penumpangnya berbagai nafsu yang ada. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, mau ke belakang. Tapi mesti kereta ini dipakai untuk menuju destinasi yang mempunyai kepentingan kepada yang passengers dalam satu kereta itu. Passengers dalam satu kereta seumpama ahli-ahli warisan yang ada. Apa yang ahli-ahli warisan yang mau? Mau kerajaan. Betul kan? Bukan mau calon semata-mata. Ada yang mau calon. Tapi kalau kita membawa nafsu kita sendiri, dia akan berpecah. Pasal akan ada 100 orang yang mau jadi calon. Besok jadi kerajaan, lepas itu ada yang mau jadi menteri. Percayalah kerajaan sekarang ini. Sudah ada menteri, ada pembantu menteri. Lepas ada pembantu menteri, dorang tengok, mau projek lagi. Sudah mau projek, mau rumah besar lagi. Dia nampak YB sana, ada banglonya, ada ninja turtle-nya. Datang lagi. That is what driven by greed, nafsu yang ada. Dan as a leader, show a good example. As a party, tunjukkan parti ini ada penyatuan dia. Jangan ada perpecahan, ada perpelahan dia. Di bahagian, di peringkat sayap-sayap yang ada. Kena satukan sayap-sayap yang ada ini. Dan saya mau supaya sistem, saya ulangi balik, peremajaan dalam parti kita akan dapat kita tingkatkan. Dan kita perlu berpadu, bersatu atas landasan kepentingan rakyat yang ada. Terima kasih banyak atas pengorbanan. Ada yang beli baju yang cantik, saya bukan bagi duit itu. Ada yang sampai bagi jaket dengan saya tidak tahu berapa harga jaket. Macam Datuk Sairin Karno, ya, hargai perjuangan. Keluar daripada kerja, hilang kerjanya, tapi bukan jadi calon tidak jadi masalah. Tapi mereka sanggup berkorban untuk parti warisan dan rakyat Sabah. Datuk Mijul, mana Datuk Mijul ini? Ada sini Datuk Mijul, mantan YB, ya, mantan YB di Bangil, di belakang sana dia berdiri. Ya, tidak jadi calon, but he still make sure that, ya, bahwa mereka kental dan kuat, ya, dalam perjuangan. Begitu juga Datuk Sadi ada, mana si Sadi? Banyak masuk walau keluar daripada parti itu, tapi kuatkan. Dan saya yakin ramai lagi akan menyertai parti warisan ini. Kalau kita paparkan nilai-nilai yang baik. Hadirin yang dimati sekalian, saya juga memohon ampun dan maaf. Kalau ada kesilapan saya, tegur saya. Kalau ada kesalahan saya. Ya, saya yakin parti ini dapat memberi masa depan yang baik kepada generasi yang akan datang. Terima kasih banyak kepada Urustia yang ada, Datuk Daryl Liking, Setiausaha, Norito yang ada, yang telah menganjurkan termasuk Ketua Penerangan, termasuk Bendahari, termasuk naib Presiden, dan semua yang telah menjayakan mesyuarat agung tahunan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapat kejayaan dan kita susun baik atur tahun depan mesyuarat agung
selewat-lewatnya bulan 11. Dan waktu itu pemilihan akan diadakan. Ya, untuk membolehkan supaya parti ini akan ada sistem peremajaannya. Dan teruskan, jangan berpecah, jangan berbala oleh kerana ada pemilihan. Saya peringatkan, jangan berpecah, jangan berbala, kuatkan parti itu. Kalau parti kita kuat, rakyat akan nampak bahawa parti ini kuat sebagai sebuah parti yang boleh mereka bergantung untuk masa depan anak-anak dan cucu mereka. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini meresmikan Mesyuarat Agung Tahunan Parti Warisan dengan resmi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan. Terima kasih setinggi sanjungan budi diucapkan kepada yang berhormat Datuk Seri Presiden. Beri tepukan yang gemuruh sekali lagi kepada yang berhormat Datuk Seri Presiden. Baik, dengan berakhirnya ucapan dasar peresmian itu tadi, maka ini rasmilah sudah majlis peresmian Perhimpunan Agung Tahunan Parti Warisan kali ke-8 bagi sesi tahun 2024-2025. Baik, sebelum kita teruskan kepada persidangan induk kita, kita minta para perwakilan yang terlibat boleh tetap stay di sini. Manakala perwakilan yang tidak terlibat sudah boleh bersurai. Di sini kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih ucapkan kepada semua yang telah hadir dan komited untuk menghadiri Perhimpunan Agung Tahunan Parti Warisan yang tadi pagi kita laksanakan pada sayap-sayap wanita, wira dan wirawati Parti Warisan. Ya, sebelum kita berdua ini, kita akan sesi press conference di sini. Dan dimohon kepada semua perwakilan sementara press conference ini kita berkumpul